pertama sekali kita akan menyentuh PAS dakwa tolak kerjasama Dr. Mahathir kerana takut terlibat, kerana turut babitkan Pakatan Harapan. Okey. Kejap, saya tutup dulu. Susahnya sebab kita sendiri nak kena handle semua ni kan. Okey, Presiden PAS Abdul Hadi memaklumkan bahawa pengurusi Perjuang Datuk Mahathir Mohamad mengajak PAS bergabung bagi menumbangkan BN dalam pilihan raya ke-15 ini. Jelasnya pertemuan dengan pemimpin Gerakan Tanah Air sebelum PRU15 diadakan, namun PAS menolak perlawanan itu kerana dia dikatakan akan turut melibatkan Pakatan Harapan. Tun M mengajak PAS bergabung untuk menjatuhkan BN kerana tidak puas hati dengan perusahaan BN selain berbeza pendapat. Kita tidak bersetuju untuk bergabung dengan Tun kerana ia membabitkan PH yang di dalamnya ada DAP. DAP masih mendominasi PH dan mempunyai jumlah yang besar. Dia berkata demikian ketika ditemui setelah program drama mesra Tuan Guru Presiden PAS jumpa oleh Kelantan di Kota Baru hari ini. Adik sama calon PAS Ketereh Khair Muhammad Nur mengulas mengenai tindakan Encik Abdullah Nawi yang menjadi calon BN pada PRU15 ini kerana mahu menebus maruah selepas tidak dicalonkan PAS. Abdul Hadi berkata keputusan menjadi calon itu bukan diputuskan oleh individu. Bukan individu yang menentukan siapa calon untuk bertanding, sebaliknya ia diputuskan oleh parti. Okey. Now, kita dapat nampak di sini ini sebenarnya dakwaan kerana Mahathir kerjasama dengan PH menyebabkan dia tolak GTA. Itu sebenarnya alasan je sebenarnya. Okey. Sebenarnya hakikat sebenar memang PAS tidak ada kerjasama dan tidak mahu bekerjasama dengan GTA. Kerana apa? Kerana mereka mengetahui GTA ni tidak ada kekuatan. Ada yang tanya tadi, kalau korang tak tahu GTA, maksudnya korang tak tahulah pengasas GTA ni adalah pejuang. Dan pejuang ni dia akan cuba sedaya upaya untuk nak carilah tempat untuk dia nak footing dia. Pejuang ni bagi saya ini last dia punya Pejuang dan GTA lah. Ini kira penghabisan lah dia punya karier politik parti dia orang. Berkemungkinan lepas PRU ni dia orang akan ranap, paling lewat pun PRU16. Tapi PRU ni dia orang takkan pergi ke mana. Sama juga dengan parti-parti lain yang kecil lah. Kalau kita tengok seperti Warisan umpamanya di Semenanjung. Mungkin Warisan di Sarawak tu, di Sabah tu ada lah, tapi Warisan di Semenanjung ni berkemungkinan dia takkan pergi jauh. Dan juga kalau kita tengok parti-parti yang seperti Perikatan Nasional umpamanya, dia takkan survive dia punya takkan survive dia punya founder dia. Founder dia seperti Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin dikatakan ini merupakan kali terakhir beliau akan bertanding. Jadi beliau akan bertanding kali terakhir, maka habis, selesai. Lepas ni dia tak akan bertanding lagi. So daripada situ kita nampak bahawa GTA dia tak akan pergi ke mana. PAS yang paling lemah di kalangan pembangkang ni pun tak nak terima GTA. Bayangkan, tolak tepi GTA yang paling lemah lah. Even PAS pun tak nak terima GTA untuk kerjasama dengan GTA. Dan kalau tersilap saya, Hadi pernah claim bahawa pertemuan dengan Mahathir ni adalah untuk menumbangkan BN itu. Dia orang tak nak. Dia nak kerjasama juga dengan Bersatu. Itu satu perkara. Kedua, kalau kita tengok PAS ni sendiri, sebenarnya dia pun tak ada tetap pendirian. Sekejap dia kata dia nak kerjasama dengan UMNO, sekejap kata dia tak nak kerjasama dengan pengkhianat, dia tak nak kerjasama dengan perasuah, kleptokrat dan sebagainya. Now tuan-tuan, saya dengar ada satu ceramah PAS lah dekat TikTok tempoh hari kan. Saya dengar ceramah dia. Dia kata kita hendaklah kita bersama dalam Perikatan Nasional kerana kita menentang perasuah, kerana kita tidak mahu bekerjasama dengan perasuah, kerana UMNO adalah parti rasuah. Tapi minggu lepas, 2-3 minggu lepas, mereka yang kata nak kerjasama dengan UMNO demi Melayu dan Islam. So yang mana satu PAS ni sebenarnya? Kejap dia kata kat sini, dia cerita pasal UMNO ni benda lain. Dia cerita kat sini, dia cakap depan UMNO, dia cakap benda lain. Dekat belakang UMNO, dia cakap benda lain. Jadi sekurang-kurangnya, walaupun Bersatu itu macam itu, pengkhianat, parti yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, sekurang-kurangnya dia ada prinsip lah tak nak bersama dengan UMNO berbanding dengan PAS ni. Bagi saya, parti yang paling bahaya dekat Malaysia ni adalah parti PAS sebenarnya. Parti PAS ni parti paling bahaya. Dia kalau dia bersama dengan tuan-tuan, dan untuk makluman tuan-tuan kalau orang-orang walaun macam tiba-tiba nak bantai Pakatan Harapan, kata DAP, PAS dulu pernah kerjasama dengan DAP tau. Jangan tak tahu. PAS pernah kerjasama dengan DAP. Bukan sekejap, bukannya setahun dua. Daripada tahun 1999 sehinggalah, dia berhenti sekejap 2004, sambung balik Pakatan Rakyat sehingga menang Selangor, sehingga 2016, 2015 ada gabungan dengan DAP. Malah Hadi sendiri pernah cakap DAP ni adalah parti yang bagus, parti yang diterima, boleh menerima hukum Islam dan sebagainya. Ini PAS yang cakap. PAS pernah berbicara sedemikian tuan-tuan.
Ini bukan cerita tahun 1977, tahun 1965, tak. Ini cerita baru tahun 2015, 2014, 2008 dahulu. Malah di Perak, PAS boleh menjadi kerajaan di Perak, Nizam, Menteri Besar pertama, kerana bergabung dengan DAP. Orang PAS berani tak menafikan bahawa dengan bergabung dengan DAP lah menyebabkan PAS boleh jadi Menteri Besar Perak. Orang PAS boleh menafikan tak perkara ini? Dia tak boleh menafikan perkara ini. Dia tak boleh menafikan hakikat ini, bahawa dengan bergabung dengan DAP lah menyebabkan PAS boleh memegang kerusi Perak menjadi Menteri Besar buat kali pertama ever in the history of Malaysia, sejarah politik Malaysia ni. Sedangkan PAS diasaskan di Perak. Tak pernah lagi tuan-tuan terfikir PAS boleh memegang negeri Perak. Betul? PAS nak nafikan perkara ini tak? Tetapi bila dia tak bersama dengan DAP, tiba-tiba inilah dia musuh Islam, inilah dia kafir harbi, inilah dia akhirnya itu dia modal dia. Modal dia modal agama, modal bangsa, modal maki. Itu modal dia tuan-tuan. Dia tak ada modal. PAS ni dia tak ada modal dan model bagaimana nak membangunkan negara ini. Dia kata kita akan membangunkan negara ini menurut acuan Islam. Acuan ni macam mana? Adakah yang kita bangunkan negara sekarang ini tak mengikut acuan Islam? Acuan Islam ni tidak ada satu acuan yang khusus. Acuan Islam adalah satu guideline. Selagi mana tidak menyalahi syarak, maka itulah acuan Islam. Sebenarnya, hakikatnya, apa acuan Islam tuan-tuan? Acuan Islam tidak membenarkan kita bersekongkol dengan pengkhianat. Islam tidak membenarkan kita bersekongkol dengan perasuah. Islam tidak membenarkan kita bekerjasama dengan pengkhianat untuk menjatuhkan amanah yang ada. Kerajaan Pakatan Harapan diberi amanah dan mandat untuk 5 tahun. Siapa yang bekerjasama dengan UMNO, siapa yang bekerjasama dengan Bersatu, siapa yang bekerjasama dengan katak-katak yang melompat untuk meruntuhkan Kerajaan Perkhidmatan Nasional. Kalau bukan, siapa tuan-tuan? Kalau bukan PAS. Jadi daripada sini kita nampak PAS nak berbicara, dia tak boleh bicara tuan-tuan. Dia nak tuduh akhirnya jadi cerita apa? Oh, DAP komunis. Kita kata kalau DAP komunis, kenapa dia boleh bertanding pilihan raya? Itu soalan kita. Soalan kita mudah. Kalau dia parti komunis, kenapa dia boleh bertanding pilihan raya? Oh, DAP ni berkaitan dengan komunis. Siapa? Kita tanya, saya pernah tanya orang PAS, DAP ni ada kaitan dengan komunis. Saya tanya siapa? Dia kata Lim Guan Eng. Okey, Lim Guan Eng daripada mana dia kaitan dengan komunis? Saya cerita yang ada kaitan dengan komunis, yang pernah pergi perhimpunan komunis, yang pernah memanggil komunis datang ke Malaysia. Siapa tuan-tuan? Barisan Nasional, UMNO. Kunan pernah berjabat salam dengan parti komunis di China. DAP tak pernah. Tapi kenapa UMNO, PAS tak pernah cakap benda yang sama tentang UMNO? Di ujungnya tuan-tuan, itu semua hanyalah sandaran-sandaran untuk nak memainkan, untuk nak mengelirukan orang yang tak membaca. Jadi pengundi pun confused. Oh ya ke? Oh dia komunis. Jadi dia macam ni, fitnah dia tuan-tuan, disampaikan oleh orang yang jahat. Disampaikan oleh orang yang jahat tetapi disebarkan oleh orang yang bodoh. Dipercayai oleh orang yang dungu. Orang yang bijak, orang yang membaca, orang yang mengkaji, dia takkan percaya benda-benda macam tu. Itu PAS. Itu hakikat PAS. Itu hakikat Haji Hadi. Jadi bila dia tak tolak GTA, bagi saya sama je lah kan? Sama je lah dia orang. Tak ada berubah pun. Alright, tak ada berubah pun. So dia hanya cerita dia soal bangsa, soal agama. Dia macam tu, benda tu lah yang dia jual. Benda tu lah yang dia jual. Yang tak laku-laku itulah dia.